Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan lihat matematik tambahan tingkatan 4 bab 2 fungsi kuadratik. Hari ini kita akan lihat bagaimana untuk menyelesaikan ketaksamaan kuadratik, iaitu untuk mencari julat nilai X. Terdapat 3 kaedah untuk menyelesaikan ketaksamaan kuadratik, iaitu yang pertama lakaran graf, yang kedua ialah garis nombor, yang ketiga ialah kaedah jadual. Kita terus lihat kepada contoh soalan yang pertama untuk mencari julat nilai X. Diberi X tolak 2, X tambah 1 lebih besar atau sama dengan 4. Sekarang dekat sini dia masih dalam bentuk bracket ataupun perfaktoran. Jadi kita perlu kembangkan X darab dengan X. Kita akan dapat X kuasa 2. X darab dengan 1, kita akan dapat positif 1X. X negatif 2 darab X, kita akan dapat negatif 2X. Negatif 2 darab 1, kita akan dapat negatif 2. 4 di sebelah kanan, kita perlu pindahkan ke sebelah kiri. Jadi ini ialah positif, pindah ke kiri dia akan jadi negatif 4. Kemudian simbol ketaksamaan lebih besar atau sama, kita tulis sahaja. Di sebelah kanan ini kita tulis kosong. Pastikan ketaksamaan kita adalah dalam bentuk ketaksamaan am. Jadi di sebelah kanan ini mesti kosong. Jika ada soalan di sebelah kanan ini ada nombor ataupun pemalar, jadi pindahkan ke semuanya ke sebelah kiri. Jadi sekarang kita teruskan untuk selesaikan kepada ketaksamaan yang lebih mudah. Itu di sini X kuasa 2, dia dah tak ada X kuasa 2 yang lain, jadi kita hanya salin X kuasa 2. Di sini ada positif 1X, di sini ada negatif 2X. Pemalarnya sama, iaitu X, X. Jadi kita perlu permudahkan yang ini, positif 1, negatif 2, kita akan dapat negatif 1X. Sekarang yang ini 2, negatif 2, yang ini negatif 4. Negatif 2 adalah nombor, negatif 4 adalah nombor. Dia tak ada unknown belakang sini, dia tak ada X ke Y ke. Jadi kita kira yang ini sahajalah, negatif 2, negatif 4, kita akan dapat negatif 6. Kemudian yang ini lebih besar atau sama dengan kosong, kita hanya perlu salin. Seterusnya dekat sini kita dah dapat lihat yang ini ada X kuasa 2. Depan sekali mesti ada yang kuasa 2. Kalau Y dekat sini Y kuasa 2 lah. Jadi dekat sini X kuasa 2. Lepas tu ada unknown dekat sini X. Lepas tu ada nombor. Ada kuasa 2, ada unknown sahaja, ada nombor. Bila dah dapat macam ni, kita tekan sahaja kalkulator untuk faktorkan dia. Okey, yang ini tak ada nombor dekat depan, maksud dia 1 lah. Okey, yang ini nombor dekat sini ialah nilai A. Yang ini ialah nilai B. Yang ini ialah nilai C. Sekarang macam mana nak guna kalkulator untuk mencari pemfaktoran, untuk mencari nilai X tadi? Okey, mula-mula kita tekan mod. Tekan sehingga jumpa EQN. Okey, tekan button nombor 1. Kemudian dia akan keluar unknown. Tekan button bulat ini ke kanan. Kita akan nampak degree 2 dan 3. Tekan nombor 2. Dia akan keluar A. A, kita akan masukkan nilai A ni tadi 1. Tekan sama dengan. Kemudian masukkan nilai B negatif 1 sama dengan. Masukkan nilai C negatif 6 sama dengan. Okey, sekarang kita dapat X1 dia ialah 3. Jadi kita catat dulu. X1 dia ialah 3. Kita tekan lagi sekali sama dengan, kita akan dapat negatif 2. Bila kita dah dapat macam ni, okay, ini kita letak dekat tepi je. Jadi kita tulis pemfaktoran dia, X kita tulis X lah. Lagi satu X.
Okey, yang ini nilai dia adalah positif. Jadi bila masuk dalam kurungan dia akan jadi negatif 3. Yang ini negatif 2, masuk dalam kurungan dia akan jadi positif 2. Okey, kat belakang ni kita hanya sambungkan je lah. Okey, jadi cara nak tulis yang sebenarnya ialah X kuasa 2 tolak 1 X tolak 6 lebih besar atau sama dengan kosong. Lepas tu tulis yang kita fakturkan ni tadi, X tolak 3 X tambah 2 lebih besar atau sama dengan kosong. Okey, ini cara nak tulis dia dan cara untuk guna kalkulator. Apabila difakturkan, dekat kalkulator tu kita boleh lihat jawapan akan keluar 3 dan juga negatif 2. Maka di sini kita akan tulis dalam kurungan atau dalam bentuk pemfakturan X yang ini positif. Bila dekat sini positif, dekat dalam kurungan ni dia akan jadi negatif 3. Kemudian yang ini negatif 2, dia akan jadi positif 2. Lebih besar atau sama dengan kosong. Okey, pastikan kita fakturkan menjadi bentuk macam ini, barulah boleh kita nak selesaikan. Jadi kita selesaikan dengan kaedah yang pertama, iaitu dengan menggunakan lakaran graf. Jadi kita tahu dekat sini bahawa ini ialah nilai X, ini ialah nilai X. Maka mula-mula sekali kita hanya perlu lakarkan dua paksi, iaitu paksi X dan paksi Y. Kemudian kita dah tahu tadi bahawasanya nilai X yang kita dapat tadi, apabila dikeluarkan kita akan dapat 3 dan juga negatif 2. Maka kita tandakan dekat sini 3, kita tandakan dekat sini negatif 2. Macam mana nak tandakan ni? Agak-agak sahaja. 3 di sebelah kanan paksi Y, negatif 2 di sebelah kiri paksi Y. Sebab ni positif, ini ialah negatif. Seterusnya, kalau kita lihat dekat sini, graf ini akan membentuk graf berbentuk U. Kenapa berbentuk U? Kerana di sini nilai X kuasa 2 ini ialah positif. Apabila nilai X kuasa 2 ini adalah positif, maka graf yang terbentuk ialah berbentuk U. Jadi kita hanya buat sahaja graf berbentuk U di sini melalui titik negatif 2 dan juga 3. Melalui nilai X negatif 2, melalui nilai X 3. Okey, bila kita dah dapat macam ni, sekarang kita lihat pada ketaksamaan yang dia nak. Ketaksamaan yang dia nak di sini ialah lebih besar atau sama dengan. Apabila ketaksamaan yang dia nak lebih besar daripada kosong, bermaksud dia nak nilai X yang positif. Di manakah nilai X yang positif? Okey, sekarang kalau kita tengok dekat sini, kita tengok unjuran graf ini. Apabila di sebelah atas sini ialah nilai positif, di sebelah sini ialah positif, di sebelah bawah sini ialah negatif. Kenapa saya tak ambil yang dalam ni? Okey, sebab dekat sini bila kita unjurkan graf ini turun ke bawah, kita akan dapat nilai X di sini. Ini pun sama. Kita akan dapat nilai X dekat sini. Sekarang kita nak cari nilai X, bukan nilai Y. Sebab tu, kalau saya nak ambil dekat dalam ni, mana ada graf dekat dalam ni kan? Bila kita unjurkan. Macam yang ini, bila kita unjurkan ke atas, kita akan dapat nilai yang negatif dekat sini. Bila kita unjurkan graf ini. Jadi, kawasan yang mana yang kita nak ambil sebagai jawapan? Tadi kita dah tahu dia nak kawasan positif. Dia tak nak kawasan negatif. Jadi, kita ambillah kawasan ini dan juga kawasan ini. Okey, kawasan ini nama dia apa? Tengok dekat sini, dia lebih besar. Dia ke kanan, maka dia lebih besar lah. Bila dia lebih besar, maka simbol dia yang ini nilai X kan? Jadi kita tulis X lebih besar daripada 3. Ada lagi satu dekat sini.
Yang ini dia ke kiri. Bila ke kiri, kawasan atas ni ke kiri, maka X lebih kecil daripada negatif 2. Okey, dekat sini kita tahu yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Sebab ini ke kanan, kawasan di sebelah kanan, ini kawasan belah kiri. Jadi kawasan ini lebih kecil lah daripada 2. Tetapi kalau kita lihat dekat sini ada simbol lebih besar atau sama dengan, ada line dekat bawah sini, maka kita kena tambah lagi line dekat bawah sini, line dekat bawah sini. Kena ikut ketaksamaan yang dia bagi. Okey, kalau lebih besar ada line kat bawah ni sama dengan ni, kita kena letaklah sama dengan. Okey, jadi dah siap. Ini ialah jawapan dia. X lebih besar daripada 3, X lebih kecil daripada negatif 2. Ini apa dia ni? Ini ialah julat. Julat nilai X. Okey, sekarang ini kaedah pertama, iaitu lakaran graf. Kita lihat pula kaedah yang kedua, iaitu kaedah garis nombor. Untuk kaedah garis nombor, kita hanya perlu tuliskan yang kita dah faktorkan tadi ni. Okey, jadi yang ini X tolak 3, jadi kita tulislah X tolak 3. Kemudian yang ni X tambah 2. Kemudian kita tuliskan kedua-duanya di baris yang ketiga. X tolak 3, X tambah 2. Okey, bila dah siap sampai sini, kemudian kita buatkan garis nombor. Kita buat satu garis kat bawah ni. Lepas tu kita buat 2 garis dekat sini. 2 garis dekat sini adalah untuk apa? Untuk nilai X yang kita dah kira tadi. Jadi dekat sini kita dah tahu dah X yang kita dapat tadi ialah 3 dan juga negatif 2. Jadi untuk line, untuk garis yang di sebelah kanan ini adalah untuk nilai X 3. Untuk di sebelah kiri ini nilai X negatif 2. Okey, apabila kita dah siap macam ni, dah siap dah garis nombor ni, sekarang kita buat anak panah. Okey, kita buat anak panah dari mana? Kita lihat faktor yang pertama ini, X tolak 3 ini. Ini tolak 3. Bermaksud kita tengok pada X3 dekat sini, bermula pada garis X3 ini, kita buat anak panah terus ke kanan. Okey, sekarang yang ini pula. Ini ialah X tambah 2. Bermaksud kita lihat pada X negatif 2 ini, garis bermula pada line ni, kita terus ke kanan. Okey, bila dah sampai ke tahap ini, kita lihat di sini. Line ini ada pada kawasan tertentu saja. Tengok dekat sini. Kawasan ini tak ada line. Tak ada garis anak panah kita tadi. Okey, kalau tak ada garis anak panah kita tadi, kita letak dia negatif. Negatif. Bermaksud nilai dekat sini ialah nilai negatif. Okey, jadi dekat sini tak ada line, ini ialah negatif. Yang ini ada line bermaksud positif. Yang ini ada line bermaksud positif. Ada line bermaksud positif. Okey, sekarang untuk yang ini. Yang ini ada 2 bracket, bermaksud dia darab. Jadi maksudnya negatif darab negatif, kita akan dapat positif. Negatif darab positif, kita akan dapat negatif. Positif darab positif, kita akan dapat positif. Sekarang kita lihat kembali kepada soalan kita. Kita lihat tadi ketaksamaan soalan kita nak lebih besar ataupun sama. Lebih besar maksudnya kawasan yang positif. Jadi kalau kawasan yang positif, kita ambil yang ini, yang line yang paling bawah ni, baris yang paling bawah ni. Okey, kalau nak positif, kawasan ini dan juga kawasan inilah positif. Jadi kalau kawasan di sebelah kanan 3, kita dapatlah ketaksamaan dia lebih besar atau sama dengan 3. Yang ini kawasan di sebelah kiri, kita akan dapatlah jawapan dia X lebih kecil atau sama dengan negatif 2. Sama jugalah, kita kena lihat pada simbol ni tadi, ketaksamaan ni tadi. Kalau ada line dekat bawah sama dengan, kita kena buatlah line
sama dengan ni, lebih besar atau sama dengan 3, lebih kecil atau sama dengan negatif 2. Ini pun samalah, ini ialah julat nilai X. Okey. Jadi sekarang kita lihat pula bagaimana untuk menyelesaikan dengan menggunakan kaedah yang ketiga, iaitu kaedah jadual. Bagi kaedah jadual, kita perlu buat 4 baris dan 4 lajur. Okey, tengok sini ada 4 baris dan juga 4 lajur. Untuk jadual ini, kita isikan, untuk baris yang kedua ini, kita isi pemfaktoran kita tadi. X tolak 3, X tambah 2. Kotak yang pertama ni, kita tulis X tolak 3. Untuk kotak yang kedua ni, kita tulis X tambah 2. Untuk kotak yang ketiga, kita tulis dua-duanya. Maksudnya, kedua-dua ni lah gabung sekali. Okay, jadi kat sini X tolak 3, X tambah 2. Okay, kemudian untuk baris yang pertama ini, kita perlu isi ketaksamaan dia. Okay, kita ingat tadi untuk baris, untuk line yang pertama ni, yang di sebelah kanan ni, kita tuliskan yang ini ialah 3. Untuk line yang kedua ini, nilainya adalah negatif 2. Jadi untuk kotak yang paling kanan ini, kita isikan X lebih besar atau sama dengan 3, sebab kawasan ke kanan dia lebih besar atau sama. Lepas tu kemudian yang tengah ni kita tulis X, lepas tu lebih kecil atau sama, lebih besar atau sama. Kita tengok ini sebelah kanan 3, sebelah kiri negatif 2. Okay, yang ini sebab dia duduk tengah-tengah, jadi memang simbol ketaksamaan dia macam ni lah. Kemudian kotak yang paling kiri ini, kita isikan X lebih kecil atau sama dengan negatif 2. Negatif 2 ambil daripada sini. Kita tahu kalau di sebelah kiri nilai dia adalah semakin kecil. Sebab tu kita letak dekat sini lebih kecil atau sama dengan. Kalau soalan tu ketaksamaan dia bagi lebih besar saja, dekat sini ni dia bagi lebih besar je. Jadi dekat sini lebih kecil je lah, tak ada line sama dengan dekat bawah ni. Okey, sekarang kita nak teruskan buat kaedah jadual. Sekarang kita tengok dekat sini X negatif 3. Bermaksud di sebelah kanan untuk X3, ini line 3. Ini untuk X3. Jadi di sebelah kanan dia nilainya adalah positif. Jadi kita tulis sini positif. Di sebelah kiri ni semua negatif. Sekarang X tambah 2. X tambah 2, nilai X nya ialah negatif 2. Negatif 2 di sebelah kanan dia, semua nilai di sebelah kanan dia adalah positif. Sebab apa positif? Sebab tengok dekat sini negatif 2, lepas tu nanti ada negatif 1, ada kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nilainya semakin positif. Jadi dekat sini kalau tak ada positif, jadi kawasan ni negatif lah. Okey, sekarang untuk dua pendaraban perfaktoran ini, negatif darab negatif jadi positif. Ni sebab apa darab? Sebab dekat sini ada dua bracket, dia darab lah. Negatif darab positif, negatif. Positif darab positif, positif. Okey, sekarang kita nak ambil kawasan yang mana? Tengok simbol kita tadi. Simbol ketaksamaan soalan tu tadi lebih besar atau sama dengan. Kalau lebih besar bermaksud kawasan yang positif. Jadi kita carilah yang positif. Yang ini positif, yang ini positif. Ini negatif, kita jangan ambil lah. Jadi kalau di sebelah kanan 3 bermaksud X lebih besar atau sama dengan 3. Yang ini di sebelah kiri negatif 2 bermaksud X lebih kecil atau sama dengan negatif 2. Kalau lihat dekat sini, ketiga-tiga kaedah ini memberikan jawapan yang sama. Tengok yang ini sama, ni sama, ni sama. Ketiga-tiga ini adalah kaedah untuk mencari julat nilai X. Okey, sekarang kita cuba lihat contoh yang kedua.
Soalan ini juga nak cari julat nilai X. Jadi diberi bahawa ketaksamaan kuadratik ini adalah 2x tambah 3, x tolak 1, 4x tolak 1. Ini belum bentuk ketaksamaan am. Jadi kita kena kembangkan dululah. 2x darab dengan x, kita akan dapat 2x kuasa 2. 2x darab dengan negatif 1, kita akan dapat negatif 2x. Positif 3 darab x, kita akan dapat positif 3x. Positif 3 darab negatif 1, kita akan dapat negatif 3. Kemudian, kita dah tahu di sebelah kanan ini mesti kosong. Jadi, kita pindahkan semua di sebelah kanan ini ke kiri. 4x pindah ke kiri, dia akan jadi tolak 4x. Negatif 1 tolak 1 pindah ke kiri, dia akan jadi tambah 1. Kemudian simbol ketaksamaan lebih kecil. Kanan ini semua dah pindah ke kiri, maka di sebelah kanan ini tinggallah kosong. Okey, sekarang langkah seterusnya. Kita tengok dekat sini ada x kuasa 2. Sini x, ini x, ini x. Kita susun dahulu depan sekali yang ada x kuasa 2. Kemudian kita susun yang ada x sahaja. Yang ini negatif 2x. Yang ini positif 3x. Yang ini negatif 4x. Okey, dah habis dah x. Sekarang kita susun yang nombor sahaja. Di sini ada negatif 3. Jadi negatif 3 ini ada tambah 1. Lebih kecil dari kosong. Sekarang kita selesaikan bagi pemalar yang sama. Okey, kat sini ada x kuasa 2. Kita salin je lah. Dia tak ada geng dah. Okey, yang ini x. Yang ini x. Yang ini x. Jadi tekan kalkulator. Negatif 2 tambah 3 tolak 4. Kita akan dapat negatif 3x. Okey, kalau dah susah sangat, kira je lah sini. Hutang RM2, lepas tu bayar RM3, lepas tu hutang lagi RM2. Jadi hutang lagi lah RM3. Okey, sekarang yang ini negatif 3 tambah 1, kita akan dapat negatif 2 lebih kecil dari kosong. Sekarang kita hanya tekan sahaja kalkulator, kita akan dapat nilai x. Dia akan dapat x sama dengan 2. Dan lagi 1, kita akan dapat negatif 1/2. Maka dekat sini kita boleh faktorkan dia. Kita akan dapat x ini positif. Dalam ni jadi tolak 2. Kemudian dekat sini ada negatif. Dia akan jadi tambah. 1 ni tulis belakang sini. 2 ni yang bawah ni tulis depan x ini. Okey, sekarang ini sudah bentuk pemfaktoran. Bila dah dapat bentuk macam ni, barulah kita boleh buat yang mana satu. Ada 3 kaedah tadi. Kita buat dahulu kaedah graf. Sama juga, kita lukis dahulu paksi x dan paksi y. Kemudian kita lihat dekat sini x ialah 2. Maka kita tandalah di sebelah kanan paksi y 2 sini. Lepas tu negatif 1/2. Dekat sini negatif 1/2. Lepas tu nak buat apa? Okey, dekat sini kita tengok bentuk ketaksamaan kuadratik ini adalah positif dekat depan ni. X kuasa 2 depan dia positif. Jadi bentuk graf dia ialah bentuk U. Jadi kita lukis, kita lakar graf yang berbentuk U. Sekarang kita nak ambil kawasan mana? Okay, kita tahu dekat sini positif, dekat sini negatif, dekat sini positif. Kita lihat ketaksamaan yang dia bagi. Dia nak lebih kecil dari kosong. Jadi kalau lebih kecil bermaksud kawasan negatif. Kawasan negatif ialah kawasan di sinilah. Kawasan negatif. Jadi kalau kawasan negatif di sini, dia berada di antara negatif 1/2 dan juga 2, maka julat nilai X dia ialah, kita tulis sebab dia kalau berada di tengah-tengah, kita buat dia tengah-tengah. Okey, saya guna simbol macam ni lebih kecil sebab dia di tengah.
Jadi dekat sini kita tak ada line dekat bawah. Kalau tak ada line dekat bawah, tak perlu tulis line lah dekat bawah. 2 tulis sebelah kanan, negatif 1/2 tulis sebelah kiri. Okey, dah siap. Ini ialah kaedah lakaran graf. Sekarang kita lihat pula kaedah garis nombor. Mula-mula kita buat dulu ada 2 garis tegak, ada 1 garis melintang. Kemudian kita tuliskan yang kita faktorkan ni tadi di sebelah kiri. Yang pertama, yang depan ni X tolak 2. Kemudian yang belakang ini 2X tambah 1. Kemudian tuliskan kedua-dua ini X tolak 2, 2X tambah 1. Okey. Lepas tu kita tahu kan tadi yang ini ni dalam kepala kita je, jangan tulis dalam kertas, dalam jalan penyelesaian. Okey, kita tahu dekat sini X ialah 2 dan juga negatif 1/2. Maka 2 letak di sebelah kanan, negatif 1/2 letak di sebelah kiri. Ini kanan, garis yang di sebelah kanan, garis yang di sebelah kiri. Seterusnya kita lihat yang atas ni X tolak 2. Bermaksud X dia ialah 2. Bila X 2, kita tengok ini line dia di sini, betul tak? Line dia di sini, maka kita buat anak panah, garis anak panah daripada garis X 2 tadi kita buat ke kanan. Okey, ini bermaksud nilai X dia ke kanan ini semakin positif. Okey, yang ini 2X tambah 1 ialah negatif 1/2. Jadi daripada garis yang di sebelah kiri ini kita buat ke kanan. Okey, dah siap macam ni. Kemudian kita tulis yang ada anak panah, yang ada line ini ialah nilai dia ialah positif. Yang ini positif, yang ini positif. Macam mana yang kawasan yang tak ada anak panah ni? Yang tak ada anak panah ini nilai dia adalah negatif. Yang ini kosong juga, negatif. Yang ini kosong, tak ada line, negatif. Okey, sekarang yang ini, yang bawah ini dia ada 2 bracket bermaksud darab. Jadi yang ini kita perlu darab lah. Negatif darab negatif, positif. Negatif darab positif, negatif. Positif darab positif, positif. Sekarang untuk soalan ini, ketaksamaan dia nak lebih kecil daripada kosong. Lebih kecil bermaksud dia nak kawasan yang negatif. Kawasan yang negatif yang inilah yang tengah-tengah ini. Okey, dia berada di antara negatif 1/2 dan juga 2. Maka kita boleh buat kesimpulan julat nilai X ialah di antara 2 di antara negatif 1/2. Okey, simbol ini, simbol ketaksamaan ini kita hanya tengok dekat sini. Kalau tak ada line, bawah ni tak ada line lah. Okey, sekarang kita lihat pula kaedah yang ketiga, iaitu kaedah jadual. Bagi kaedah jadual, mula-mula kita buat jadual yang mempunyai 4 baris dan 4 lajur. 4 row dengan 4 kolom. Jadi untuk baris yang kedua, lajur yang pertama ini kita tuliskan pemfaktoran yang pertama ni tadi, X tolak 2. Tulis sini X tolak 2. Kemudian yang baris yang ketiga ini kita tulislah yang kedua ni, bracket yang kedua ni 2X tambah 1. Yang terakhir, baris yang terakhir ni kita combine lah dua-dua ni, tulis dua-dua. Jadi sini X tolak 2, 2X tambah 1. Okey, untuk kotak yang paling kanan, lajur yang paling kanan ini kita tuliskan dekat sini. Dekat sini kita dah tahu nilai ini ialah 2, nilai ini ialah negatif 1/2. Jadi dekat paling kanan, kotak yang paling kanan ni kita tuliskan, yang ini kita tahu kan X di sebelah kanan dia lebih besar. Jadi ini kita tulis X lebih besar dari 2. Okey, yang ini adalah nilai di antara negatif 1/2 dan juga 2. Jadi kita tulislah X di antara 2 dan juga negatif 1/2.
kotak yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri, negatif 1/2 ialah lebih kecil. Jadi dekat sini kita tulis X lebih kecil dari negatif 1/2. Okay, dah nak siap dah? Sikit lagi. Okay, kita tengok sini X tolak 2. X tolak 2, kita tengok dekat bawah ni 2. Okay, ni line dia. Ini line dia. Jadi di sebelah kanan ni automatik dia ialah positif. Jadi dekat sini negatif. Negatif lah. Di sebelah kanan dia positif. Okay, yang ni pula 2X tambah 1. Di sinilah negatif 1/2. Ini garis dia. Garis dia. Okay, jadi kalau sini di sebelah kanan dia, nilai dia adalah positif. Sebab nilai dia makin positif. Di sebelah kiri, nilai dia semakin negatif. Jadi kita tulis negatif. Okay, yang bawah ni darab lah. Negatif darab negatif, positif. Negatif darab positif, negatif. Positif darab positif, positif. Kita nak yang mana? Tengok ketaksamaan bagi soalan kita tu lebih kecil. Kalau lebih kecil, kita kena ambil kawasan yang negatif. Yang ini negatif. Jadi dia berada di antara negatif 1 dan juga 2. Maka kita boleh buat kesimpulan julat nilai X ialah di antara 2, di antara negatif 1/2. X lebih besar daripada negatif 1/2. X lebih kecil daripada 2. Maka tamatlah hari ini cara untuk mencari julat nilai X dengan kaedah lakaran graf, garis nombor dan juga jadual. Assalamualaikum. Bye.